ada satu kisah seorang sahabat Nabi iaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ceritakan ada satu orang lelaki pada hari pembukaan kota Mekah. Lelaki tersebut setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengambil semula kota Mekah daripada tangan musyrikin pada peristiwa kota Mekah, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya binazah kalau seandainya Allah telah merezekikan anda untuk mengambil semula kota Mekah, untuk saya pergi ke Baitul Maqdis dan melakukan salat di situ. Lalu Nabi SAW menyatakan sembahyang di sini, tak perlu sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa, cukup dengan melaksanakan salat di Al-Masjidil Haram. Lelaki tersebut menyatakan lagi, yang saya telah menazar ya Rasulullah. Rasulullah kata salat di Al-Masjidil Haram. Lelaki itu menyatakan lagi yang beliau menazar untuk salat di Al-Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah menyatakan salat di Al-Masjidil Haram. Sehingga akhirnya setelah diulang berulang kali, Nabi kata terpulanglah kepada kamu kalau begitu. Dan ada satu lagi kisah, iaitu seorang wanita. Ini ceritakan kisahnya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang wanita yang dia sakit dan dia telah bernazar kalau dia sembuh daripada sakitnya, dia ingin ke Al-Masjid Al-Aqsa untuk melakukan salat di situ, dan Allah mentakdirkan akhirnya dia sihat daripada penyakit itu. Lalu dia pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan kota Madinah untuk menuju dan musafir ke Baitul Maqdis. Sebelum dia meninggalkan kota Madinah, dia telah bertemu dengan Sayyidatuna Maimunah, isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menyatakan tujuannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sayyidatuna Maimunah kerana dia akan musafir. Lalu kata Sayyidatuna Maimunah, tetaplah kamu di sini, makanlah apa yang saya nak sediakan kepada kamu ni. Dia nak masak untuk wanita ini. Dan kata Sayyidatuna Maimunah, salatlah di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sembahyang di dalam Al-Masjid An-Nabawi ini, pahalanya satu salat saja di dalam Al-Masjid An-Nabawi itu menyamai 1000 salat di tempat yang lain, kecuali hanya Al-Masjid Al-Haram sahaja. Jadi dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa walaupun di sana ada galakan daripada Nabi SAW untuk kita pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa melakukan solat di sana, tapi dalam masa yang sama dua hadis ini contohnya adalah di antara hadis yang seakan-akan Nabi tidak menggalakkan pula untuk kita melakukan salat di Al-Masjid Al-Aqsa. Bahkan ada satu lagi hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad contohnya, yang menceritakan bahawa seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam pernah meminta izin kepada Nabi untuk bermusafir ke Baitul Maqdis. Nabi kata, kenapa nak berniaga? Kata beliau, tidak, saya nak ke Baitul Maqdis dengan tujuan untuk melakukan salat di situ. Lalu Rasulullah SAW menyatakan sembahyang di sini lagi baik daripada solat di sana. Maksudnya sembahyang di dalam Al-Masjid Nabi itu, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 solat di sana. Jadi tiga hadis ini menunjukkan seakan-akan Nabi tidak membenarkan ataupun tidak menggalakkan para sahabat untuk pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke Baitul Maqdis dengan tujuan untuk melakukan salat di sana. Jadi dalam isu ini, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut guru kami Fadilatul Syekh Usamah, beliau berpendapat sekiranya kita ke Baitul Maqdis itu tujuannya adalah untuk kita semakin cinta kepada Masjid Al-Aqsa dan semakin kita ingin membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa, maka ziarah ke Al-Masjid Al-Aqsa dan melakukan salat di dalam itu adalah satu jihad fisabilillah. Jadi kalau kita ke Al-Masjid Al-Aqsa hanya semata-mata nak menengok fenomena, nak menengok tempat, dan setiap hari bulan kita pula boleh terpengaruh, kita boleh sebut pula Yahudi ni bagus, itu ini bagus, dan ia melambatkan proses pembebasan Al-Masjid Al-Aqsa kerana kita pula setuju dengan Yahudi, maka ini bermasalah. Kerana
pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa sudah menyebabkan kita jadi suka pula dengan golongan Yahudi. Kerana ada orang dia pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa hanya nak menengok bangunan dan dia melihat orang Yahudi bagus, di sini belum masalah. Tapi kalau kita pergi dengan tujuan untuk kita mendirikan salat di sana dan ingin merasai kesukaran sahabat-sahabat Palestin demi mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa, dan kita juga ingin ke sana demi untuk menguatkan lagi semangat kita ingin mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa, maka itu adalah satu jihad fisabilillah, insya-Allah.